Hai semua, sihat? Cikgu harap semua dalam keadaan bersedia ya nak belajar hari ini. Jadi, mulakan pembelajaran anak-anak dengan bacaan doa ya. Hari ini kita akan masuk tajuk baru. Sebenarnya tajuk ni anak-anak dah jumpa masa belajar sains di tingkatan 2 Hari ini kita tambahlah pengetahuan. Jadi tajuk yang kita nak masuk adalah tajuk kita mulakan dengan bab 2.1 ya. Hari ini tajuk baru bab 2. Kita mulakan dengan 2.1 iaitu tekanan cecair. Okay, aktiviti yang pertama adalah untuk kita menerbitkan formula tekanan cecair. Anak-anak boleh rujuk buku teks anak-anak. Okey, dia bagi gambar rajah di mana dia suruh pertimbangkan satu turus cecair dengan ketinggian H dan luas permukaan tapak A di dalam sebuah bekas berisi cecair yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah lah. Kita ada H ketinggian dan A luas permukaan. Okey, dia dah guide awak satu persatu. Hanya letak anak-anak hanya perlu letakkan simbol Okey, di mana isi padu turus cecair V adalah panjang dan lebar dan tinggi kan. Panjang dan lebar ni dia punya luas permukaan, ni dia punya tinggi H So AH lah. Jisim turus cecair adalah isi padu darab ketumpatan. Isi padu adalah V, ketumpatan adalah rho. Manakala berat adalah jisim darab pecutan graviti iaitu M, mg. Dan tekanan, dulu masa tingkatan 2 belajarkan tekanan adalah daya bahagi luas permukaan. So, daya tadi kita ambil adalah dia punya berat tu turus. Jadi, berat turus tadi apa dia? mg bahagi A, luas permukaan. Dan kita akan tukarkan mg ni dalam sebutan ketumpatan, dalam sebutan rho dalam sebutan isi padu dan juga dalam sebutan ketinggian lihat di bawah ni Okey. mg, m adalah v rho kan, ni kat sini kan. Okey, darab dengan G bahagi A. Okey, di mana V tadi kita boleh tukarkan kepada AH. Jadi, V ni AH rho darab G bahagi A dan kita boleh masukkan A. Dan akhir sekali kita akan dapat tekanan adalah H rho G. Ini adalah rumus bagi tekanan dalam cecair Okey, di mana P adalah tekanan, H adalah ketinggian atau kedalaman kita gunakan kedalaman. Okey, so rho adalah ketumpatan, G adalah pecutan graviti. Okey, cikgu dah sebutkan tadi So, di mana tekanan cecair dipengaruhi oleh 3 lah. Iaitu yang pertama, 3 faktor Yang pertama, kedalaman H. Yang kedua, ketumpatan cecair rho. Dan yang ketiga adalah pecutan graviti Okey, kita lihat pula unit untuk formula tekanan sama dengan H rho G. Anak-anak boleh gunakan H rho G, rho GH atau G rho H, tak kisah. Sebab dia darab kan. Okey, di mana unit SI bagi tekanan dalam cecair atau tekanan adalah Pascal, PA. Ini adalah unit SI. Maka bila nak gunakan tekanan dalam unit Pascal, H rho G semua mesti dalam unit SI, di mana H adalah kedalaman, unit SI-nya meter, rho adalah ketumpatan, unit SI-nya adalah kg, M-3 dan G adalah pecutan graviti. So, unit SI-nya MS-2. Maka 1 Pascal adalah bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi atau 1 kg M -1 S-2. Macam mana nak dapat rumus yang macam mana nak dapatkan unit yang 1 kg M-1 S-2 ni? Just darabkanlah meter dengan kg M-3 darabkan dengan MS-2. Boleh cuba ya.
Okey, ini adalah susunan bagi eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Kita akan buat nanti bila anak-anak dah mula bersekolah. Okey, faktor yang pertama adalah kedalaman. Ini ada corong T-cell, tiup silikon, sini ada air berwarna supaya mudah dilihat. Okey, kita ada tiup U. Nampak bila anak-anak masukkan corong T-cell ke dalam, makin dalam tekanan makin bertambah kan. Okey, so di sini anak-anak akan lihatlah tekanan yang bertambah tadi akan menolak cecair air berwarna ni naiklah. So di kanan nanti akan ada satu kenaikan paras air. So kita akan ukur di situ Okey, jadi macam mana nak buat dia punya penjadualan data? Kita ada kedalaman air dan juga perbezaan ketinggian turus air iaitu D Okey. Boleh cuba di rumah aktiviti yang lain lah. Anak-anak ambil botol, tebuk 3 lubang dan masukkan air. Kemudian buka penutup lubang tersebut dan anak-anak akan dapati yang di bawah sekali ini jarak pancutan keluarnya jarak pancutan mendata ni kita akan ukur lebih tinggi berbanding yang paling atas. Jarak mendata dia adalah lebih pendek. Kenapa ya? Kat sini anak-anak lihat daripada atas ke bawah. Ingat kedalaman mesti ukur daripada atas, bukan ukur daripada dasar, ukur daripada atas. Okey, so daripada atas ke lubang yang bawah, dia punya kedalaman lebih besar berbanding kedalaman lubang yang paling atas Ini pula adalah eksperimen untuk mengkaji faktor yang kedua iaitu ketumpatan. Okey, yang ini sama susunan radar cuma dia gunakan air yang berbeza, cecair yang berbeza. Mungkin boleh guna air, gliserin dan juga alkohol. Okey, sama kaedahnya tapi yang ini mesti pada kedalaman yang sama. Dia punya rendaman corong T-cell tu dan dia punya penjadualan data. Di sini ada alkohol, air, gliserin dan juga berketumpatan yang kira juga perbezaan turus air. Kalau tak nak guna berbagai cecair yang berbeza, anak-anak boleh gunakan adjust ketumpatan tu dengan melarutkan garam So nak lagi tumpat larutkan lagi banyak, nak lagi tumpat larutkan lagi banyak pun boleh Okey, ini pun boleh cuba dekat rumah. Ambil 2 bekas, tebuk lubang pada paras yang sama iaitu anak-anak masukkan cecair dan dia akan menghasilkan kedalaman yang sama kiri dan kanan ni untuk air dan juga minyak. Tengok jarak pancutan mendata siapa yang lebih besar. Maka bila lebih besar jarak pancutannya bermaksud di situ tekanannya lebih kuat. Tekanan di titik inilah titik lubang tu. So dia tolak lebih besar, tekanannya lebih besar. So dia akan memancut lebih jauh pada jarak mendata tu kita kena ukur Okey, aktiviti untuk menunjukkan bahawa luas keratan rentas dan bentuk turus tidak mempengaruhi tekanan cecair. Kalau kita ada pelbagai bentuk, bila kita masukkan air, dia akan menghasilkan paras yang sama rata di sini Sebab apa? Ketinggian dia, kedalaman dia adalah sama. So A, B, C, D, E, F ni kawasan di sini tekanan cecairnya adalah sama. Okey, kalau nak ada botol, nak tebuk sesuka hatilah keliling botol tu dan nak lihat air akan keluar di semua tempat. Ini menunjukkan tekanan cecair pada satu titik bertindak pada semua arah. Maksudnya awak cocoklah lubang kat mana pun dia akan keluar air sebab dia bertindak pada semua arah. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama dah. Dalam gambar ni tekanan yang sama Sebab itulah nanti kalau ukur jarak dia tu, jarak mendata bagi pancutan dia tu adalah sama panjangnya
Jadi kita tengok, kita dah tengok aktiviti tadi. Kita eksperimen kita akan buat nanti. So kita lihat ciri-ciri tekanan dalam cecair. Yang pertama, bertindak dalam semua arah. Yang kedua, tidak bergantung pada luas keratan rentas atau bentuk turus. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin tinggi kedalaman, semakin cecair itu mempunyai kedalaman yang besar, maka semakin tinggi tekanan. Begitu juga ketumpatan. Semakin tinggi ketumpatan, semakin tinggi kedalaman. Begitu juga pecutan graviti. Semua H rho G ni berkadar terus dengan tekanan. Sebab tu rumus dia apa tadi? P sama dengan H rho G. Kita lihat pula rajah 2.6 sebatan tube U yang diisi dengan cecair X dan kemudian ditambah dengan cecair Y. Nampak tak di sini? Okey. Cecair Y dia tak bercampur dengan cecair X. Jadi radas yang ini boleh digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Okey, di mana tekanan di A adalah tekanan 1. Rumus dia H1 rho 1 G. Okey, G guna G je lah. Sebab kita berada di tempat yang sama. Okey, iaitu rho 1 adalah ketumpatan cecair X. Di A kan, nampakkan warna biru ni X. Okey, B pula adalah tekanan di B adalah P2 iaitu H2 rho 2G. Iaitu P2 rho 2 adalah ketumpatan cecair Y. Okey, oleh sebab titik A dan B berada pada aras yang sama kan. Tengok pointer cikgu tu. Okey, dan kedua-dua cecair itu adalah statik, dia tak bergerak-gerak, maka tekanan A adalah sama dengan tekanan B. Jadi P1 sama dengan P2. Masukkan H1 rho 1G sama dengan H2 rho 2G. Nampak G ni boleh dimasukkan, jadilah H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Maka kita boleh dapatkan nilai H1 ataupun nilai H2 dengan menggunakan pembaris. Okey, kalau dia suruh awak cari ketumpatan cecair X, dia akan bagi ketumpatan cecair Y ataupun sebaliknya. Okey, jom kita lihat contoh masalah penyelesaian. Penyelesaian contoh soalan penyelesaian masalah lah. Macam mana nak mengira tekanan sebenar? Kalau ada dalam laut, contohnya ada sesuatu, contoh ikan lah. Duduk dalam laut. Kita nak tengok apakah tekanan yang dikenakan ke atas ikan tersebut. Tadi anak-anak kena ingat so tekanan sebenar adalah H rho G. Ni tekanan cecair kan. Tambah tekanan atmosfera. Saudara kita juga mengenakan tekanan kan. Jadi PATM adalah tekanan atmosfera. Kena tambahkan ini untuk cecair yang terbuka lah. Yang di mana tekanan atmosfera tu dia kena tekanan atmosfera kan. Okay, pada aras laut, tekanan atmosfera kira-kira bernilai 100,000 Pascal atau 100 kilopascal lah. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, Raja menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter di dalam sebuah akuarium. Ketumpatan adalah 1050 kgm-3 dan tekanan atmosfera ialah 100 kilopascal. Pecutan graviti G sama dengan 9.81 ms-2. Dia suruh cari tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air sekelilingnya. Dan hitungkan tekanan sebenar yang bertindak ke atas ikan tersebut. Ni ikan yang satu ni. Ikan yang lain akan pada paras yang berbeza dia akan merasai, pada kedalaman yang berbeza akan merasai tekanan yang berbeza. Jom kita selesaikan. Langkah 1 kena kenal pasti masalah. Langkah 2 kena kenal pasti maklumat. Langkah 3 kenal pasti rumus yang kita nak gunakan. Dan langkah keempat masukkan nilai lah secara numerikal kan. Numerikal tu nilai lah. Okey, so masalah kita adalah tekanan air kita nak cari dekat atas ikan P. Kemudian dia bagi kedalaman ikan H sama dengan 1.5 meter. Ketumpatan air adalah 1050 kgm-3 dan pecutan graviti 9.81 ms-2.
P sama dengan H rho G. Rumus yang kita nak gunakan. Masukkan je nilai. H 1.5, rho 1050 dan G 9.81. Tekan kalkulator. Tap. Dapat 15.5 kilopascal. Mudah sangat kan? Seterusnya. Hitungkan tekanan sebenar tadi. Dah belajar kan? Tekanan sebenar mesti tambah dengan tekanan atmosfera. 100 kilopascal. Okey, jadi tambahkan sahaja jawapan yang dapat tadi 15.5 kilopascal. Tambah 100 kilopascal. Jadi jawapannya 115.5 kilopascal. Okey, contoh yang kedua. Rajah 2.8 menunjukkan sebatang tube U yang diisi dengan air dan minyak zaitun tak bercampur. Ketumpatan air adalah 1000 kgm-3. Hitungkan ketumpatan minyak zaitun. Di sini so air warna biru, minyak zaitun warna kuning. Jadi jom kita lihat bagaimana cara nak menyelesaikannya. Cikgu ambil gambar yang sama tadi. Ni soalan yang sama. Nombor 2 tadi. Ketumpatan minyak zaitun adalah rho 2. Kita labelkan. Manakala ketinggian turus air adalah 15.0 cm. Kita nak cari ketumpatan minyak zaitun yang dibagi ketinggian turus air. Kita labelkan sebagai H1. So, ketumpatan air rho 1. Ingat 1 tu untuk air. So, 1000 kgm-3 ketumpatan air rho 1. Manakala untuk ketinggian turus minyak zaitun adalah H2 iaitu 16.5 cm. Iaitu di sini kita punya rujukan titik ni lah. Okey, pada arah yang sama, tekanan untuk air pada titik tersebut dan tekanan oleh minyak zaitun pada titik tersebut adalah sama. Okey, jadi di situ H1 sama rho 1G sama dengan H2 rho 2G. Masukkan G. Dapatlah H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Masukkan sahaja nilai. Akhir sekali, kira-kira dapatlah 901 kgm-3. Ini adalah apa? Rho 2. Rho 2 adalah apa? Ketumpatan minyak zaitun. Ni nampak ketumpatan minyak zaitun ni rendah daripada ketumpatan air. Jelas tak anak-anak setakat ni? Okey, kita pergi kepada aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Anak-anak boleh lihat buku, boleh baca Cikgu rasa mudah difahami, dah belajar dulu masa di tingkatan 2. Okey, yang pertama ni cikgu ulang sedikitlah. Kedudukan tangki air di rumah mesti letak di tempat yang tinggi untuk mewujudkan perbezaan tekanan. Maka barulah air tadi boleh dipindahkan. Okey, sama juga dengan kedudukan cecair intravena. Mesti berada tinggilah, bukan sama paras dengan lengan pesakit. Dia mesti lebih tinggi. Okey. Aplikasi yang ketiga, pembinaan empangan. Kalau anak-anak lihat dinding empangan tu di bawah tu dia lebih tebal kan berbanding yang di atas, sebab tekanan di dasar tu tekanan airnya lebih tinggi. Jadi boleh merosakkan dinding empangan. Sebab itulah dia kena bina lebih kukuh lah, lebih tebal. Okey, dan akhir sekali sebenarnya banyak lagi anak-anak boleh cari maklumat. Okey, untuk tambah pengetahuan nanti cikgu akan bagi soalan. So, tengok penggunaan simfon pula. Yang ini dah sebenarnya aktiviti yang biasa nak belajar masa tingkatan 2 dan juga mungkin anak ada aplikasikan di rumah apabila membela ikan dalam akuarium. So, di sini kita nak wujudkan tekanan di titik B dan D supaya air boleh mengalir daripada B ke D. Okey, cikgu rasa sampai sini sahaja untuk tajuk tekanan cecair. Okey, segala tugasan cikgu akan masukkan dekat grup WhatsApp. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.